Okey, untuk siri kali ini, Syiki nak kongsikan kepada kawan-kawan semua perbezaan antara hibah harta dengan hibah takaful. Kerana dekat luar sana masih ramai lagi umat Islam kita yang kita nampak mereka masih keliru. Kalau orang sebut hibah tu takaful ke? Hibah tu hibah apa? Hibah harta ke? Hibah takaful ke kan? Jadi sebenarnya ada perbezaan di antara hibah harta dan juga hibah takaful. Okey, so kita pergi kepada satu persatu. Alright, so yang pertama kita tengok dulu apa itu hibah takaful. Alright, so hibah takaful ni sebenarnya ia adalah salah satu daripada orang kata macam aset yang magic lah. Magic sebab apa? Sebab masa hidup kita menjarum. Kan kita memberi sumbangan sebab dia tabaruk kan, so kita beri sumbangan, contohlah RM100 sebulan. Ditakdirkan berlaku kematian ke atas diri kita, maka waris-waris kita akan mendapat pampasan daripada hibah takaful tersebut. Contoh RM100 sebulan, waris akan dapat RM300,000. Jadi itu adalah hibah takaful dan ianya waris tu akan terima dalam bentuk tunai lah. Okey, so apabila waris yang menerima hibah takaful itu, maksudnya yang ditulis nama penerima hibah tu, maka orang itulah yang berhak menerima hibah takaful tersebut. So jadi maksudnya apa? Dia macam tunai, apa orang kata macam simpanan ajaib kan? Simpan berlaku kematian, waris dapat. Contohlah katalah seorang suami namanya Zul. Cik Zul ni dia hibahkan polisi takaful sebanyak RM300,000 kepada isterinya Puan Salina. Jadi Cik Zul ni setiap bulan dia beri sumbangan kepada hibah kepada syarikat takaful tersebut RM100. Ditakdirkan berlaku kematian, maka Puan Salina akan dapat sebanyak RM300 tadi. Jadi adakah Puan Salina perlu berkongsi dengan waris-waris Cik Zul yang lain? Jawapannya tidak. Ianya adalah hak milik mutlak Puan Salina. Kerana apa? Kerana polisi takaful tersebut telah pun dihibahkan sepenuhnya kepada Puan Salina. Okey, so itu adalah tentang hibah takaful. Jadi kita pergi kepada perbezaan di antara hibah takaful dengan hibah harta. Jadi hibah harta ni apa? Alright, so pertamanya kita kena fahamlah hibah tu sebenarnya apa. Okay, hibah tu sebenarnya pemberian atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jadi hibah ni perlu cukup rukun dia, iaitu perlu ada pemberi, perlu ada penerima, perlu ada harta yang ingin dihibahkan, dan yang keempat dia perlu ada ijab dan kabul. Dari mana macam contoh akad nikah kan, so kena cukup keempat-empat rukun ni, maka barulah terlaksana hibah tersebut. Cuma bila kita tengok balik kepada konteks hibah takaful tadi, dia tak ada empat-empat rukun ni. Sebab apa? Dia dah tertakluk kepada akta akta takaful. Okay, so IFSA tu, dia tak perlukan kepada ijab kabul tadi. Jadi maksudnya pemberi nak buat surprise pun boleh, tetapi dalam konteks hibah harta, pemberi tak boleh surprise, penerima kena tahu. Okay, so kita tengok hibah harta ni bagaimana. Hibah harta ini bermaksud kita menghibahkan apa sahaja harta yang kita miliki semasa hidup. Contoh, kalau hari ini kita ada rumah, so kita boleh hibahkan rumah kita kepada pasangan kita dan anak-anak kita. Kalaulah hari ini kita ada barang kemas, maka kita juga boleh menghibahkan barang kemas kepada pasangan dan anak-anak kita. Dan kalau hari ini kita mempunyai kenderaan, maka kita boleh hibahkan. Contohlah kan, kita ada kereta BMW sebuah kan, so boleh kita nak hibahkan kereta BMW tersebut? Boleh, tidak ada sebarang masalah. Jadi adakah ada sama tak hibah takaful dengan hibah harta ni? Sebenarnya dia tidak sama. Okey, jadi kalaulah tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini berhasrat nak buat hibah, okey, so kalau nak buat hibah takaful, orang yang paling tepat untuk tuan-tuan dan puan-puan berjumpa adalah perunding takaful.
Sebab apa? Mereka yang menyediakan servis untuk menyediakan polisi takaful, kan, menyediakan polisi takaful tersebut yang akan diberikan kepada penerima hibah takaful tadi. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana berhasrat nak hibahkan harta yang tuan-tuan dan puan-puan miliki pada hari ini, maka bolehlah berhubung dengan perunding pewarisan harta Islam. Nak kontak Syiki pun boleh, nak kontak sahabat-sahabat lain yang berada di kawasan dan WhatsApp pun boleh, tak ada sebarang masalah. Okey, so jadi Syiki harap video ni mungkin sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan lebih jelas tentang perbezaan antara hibah takaful dan hibah harta, kan. So lepas ni harapnya tak ada lagi confuse, kan, apa tu hibah takaful, apa tu hibah harta. Asal hibah je takaful, asal takaful je hibah, bukan macam tu. Okey, so semoga video ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa kalau ianya memberi manfaat, tekan like, subscribe dan kongsikan kepada masyarakat di luar sana. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.